Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya. Jadi sesi live kita hari ini bukannya amat menarik tetapi terlalu menarik dan amat penting bagi anda semua, khususnya menjelang pilihan raya negeri Johor. Ya, dan awal-awal saya nak beritahu ya, niat saya membuat live hari ini adalah ikhlas ya, agar semua orang dapat memahami satu perkara yang melibatkan UMNO, yang melibatkan Barisan Nasional dan yang melibatkan secara spesifiknya Najib Razak, agar perkara ini dapat dipertimbangkan oleh semua sebelum membuat keputusan. Jadi ini niat saya membuat live hari ini dan anda akan mendapatinya menarik. Jadi bersama saya sehingga hujung siaran dan pastikan anda share ramai-ramai. Ya. Now, awal-awal saya nak beritahu ini adalah berkaitan 1MDB tetapi ada kejutan. Okey. Jadi ada banyak soalan yang diajukan kepada saya yang telah saya kumpul. Ya, sebab saya nak menilai tahap pemahaman ya rakyat terhadap isu yang timbul, ya, betapa besar penipuan Najib, adakah rakyat faham apa yang telah dilakukan oleh Najib, dan tahap mana penglibatan pihak-pihak lain dalam penipuan ini, supaya apabila saya faham tahap pemahaman rakyat, jadi saya boleh buat satu apa orang kata pendedahan dalam bentuk yang mudah difahami, dalam bentuk yang telah dirumuskan, diringkaskan, buang apa yang tak patut, ya, supaya anda boleh nampak dengan jelas apa yang telah berlaku dan tahap penipuan, ya, bukan hanya Najib tetapi UMNO juga. Okey. Jadi saya mulakan. Pertama sekali, sebelum saya menjurus kepada 1MDB, saya nak beritahu bahawa di kempen pilihan raya Barisan Nasional bukan hanya menghadapi masalah besar sebab ada rasa tidak puas hati ya terhadap penglibatan Najib setelah pendedahan terbaru dibuat di Mahkamah Amerika Syarikat, setelah pendedahan anak Najib sendiri, ya, kemudian setelah penipuan Najib berhubung dengan pembayaran balik hutang 1MDB terbongkar, ya, pemimpin-pemimpin di pelbagai peringkat ada yang tak puas hati dengan pelibatan Najib, malah di tempat-tempat tertentu apabila ada event, sama ada penganjur event ataupun tempat yang dilawati oleh Najib, mereka rasa kesal dengan kehadiran Najib. Okey. Mengapa? Sebab orang ada banyak soalan berhubung pendedahan-pendedahan baru ni dan Najib tidak ada jawapan. Itu yang maklum balas yang saya terima. Malah pemimpin-pemimpin UMNO, BN yang bersama dalam kerajaan bersama Najib sebelum, semuanya tahu kesalahan Najib, semuanya tahu penipuan Najib. Jadi bila mereka sendiri mendengar pendedahan-pendedahan baru ni, mereka tahu tidak ada jawapan. Bukan hanya Najib, mereka sendiri menghadapi masalah. Ya, jadi penumpuan lebih diberi kepada ceramah-ceramah di mana pemimpin pegang mic dan penonton hanya dengar. Ya, lebih tumpuan diberi kepada perkara itu. Kalau Najib muncul pun dia akan pergi tempat keramaian, ya, dia akan langgar event keramaian. Contohnya dia pernah langgar event keramaian Cina, perayaan Cina, keagamaan Cina, dan masuk tokong tanpa dijemput. So orang di sekitar situ memang bertumpu, beratus-ratus orang bertumpu bukan nak jumpa Najib tetapi untuk upacara keramaian Cina tersebut. Jadi mereka tidak memikirkan, mereka tidak tahu pun Najib nak datang, jadi mereka tidak memikirkan isu skandal 1MDB, pendedahan dan sebagainya. Jadi bila Najib muncul di kawasan-kawasan sedemikian, beranilah dia depan orang sebab orang tidak akan bertanya. Tetapi kalau nak buat event spesifik, nak jemput orang ramai, kemudian bukannya duduk atas pentas bercakap tetapi duduk bersama orang dan bercakap, sukar sikit Najib nak pergi tempat orang ramai sebab soalan-soalan diajukan yang tidak boleh dijawab. Ya. Jadi ini adalah
sah, ya, benar. Anda boleh rujuk video saya di YouTube Regi J. Siri Taudin. 2 video. Satu, kempen Barisan Nasional menghadapi masalah besar, anda boleh rujuk. Dan yang kedua, BN sudah tekan butang cemas apabila melihat kempen parti-parti lain, khususnya parti-parti baru ni seperti Pejuang dan apa, menerima sambutan yang memberangsangkan. Okey, dia dah tekan butang cemas. Jadi sekarang di PRN, jika ramai keluar mengundi lebih 85%, ianya akan membawa masalah besar buat BN. Jadi hari ini saya nak menjawab soalan yang banyak, soalan yang diajukan kepada saya. Apa sebenarnya Tuan Regi, Goldman Sachs ni, bank tersebut tiba-tiba nama dia dilambung-lambung dalam mahkamah US. Mengapa tiba-tiba penumpuan diberi terhadap bank ini? Ya, apa sebenarnya kaitan dengan YMDB? Kita tahu ada masalah, tapi Regi tolong jelaskan kepada kami dengan cara yang mudah apa sebenarnya berlaku. Apa sebenarnya pendedahan yang dibuat di Mahkamah AS? Mengapa di Mahkamah Amerika Syarikat berlaku bicara kes 1MDB, sedang di sini berlaku bicara kes 1MDB. Jadi banyak soalan ni diajukan kepada saya. Jadi hari ini saya akan rumuskan skandal 1MDB dengan satu pendedahan yang Najib tidak ingin anda tahu, yang sebenarnya akan mungkin membantu anda memahami skandal ini dengan lebih mudah dan kaitannya dengan Goldman Sachs. Jadi untuk mulakannya, saya nak beritahu bahawa Goldman Sachs ni adalah sebuah bank. Nama penuh dia The Goldman Sachs Group Incorporated. Ia merupakan sebuah syarikat perbankan dan pelaburan yang bertapak di Amerika Syarikat, di New York. Okey. Dan bank ini sebenarnya ditubuhkannya, anda jangan terkejut ya, ianya sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1869. Maknanya hari ini bank itu adalah umur dia lebih 150 tahun. Lebih 150 tahun. Pada ketika Najib menjadi Perdana Menteri 2009, bank itu berumur 140 tahun. Jadi bila kita cerita Goldman Sachs ni, kedudukannya di dalam carta-carta perbankan dunia ni agak kukuh. Malah bank ini menduduki senarai tempat kedua dalam senarai bank pelaburan di dunia dari sudut perolehan atau pendapatan. Ya. Jadi ini adalah bank yang amat besar. Dan bank ini bila orang dengar Goldman berkait dengan satu syarikat, keyakinan orang terhadap syarikat itu meningkat. Tetapi bank ini juga telah terlibat dengan banyak skandal, penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Walau bagaimanapun, bank ini tidak pernah mengaku bersalah dalam 150 tahun ia ditubuhkan. Kali pertama ada pengakuan bersalah menyeleweng dana atau melakukan kesalahan melibatkan sebuah syarikat milik negara lain ialah dalam skandal 1MDB. Itulah hebatnya skandal 1MDB, sampai salah satu bank tertua di dunia yang cukup hebat mengaku, sampai terpaksa mengaku bersalah. Itulah skop betapa besarnya skandal 1MDB. Jadi skandal 1MDB ni merangkumi banyak benua. Banyak benua. Benua Amerika, ya, benua Timur Tengah, ya, melibatkan UAE, ya, Asia, banyak benua. Okey. Jadi Goldman ni, kira bank ni reputasi dia tu bukannya baik sangat, walaupun terkenal, tetapi reputasinya ada juga tercalar sebab dikaitkan dengan pelbagai skandal. Dan selalunya bank ini target syarikat-syarikat pendanaan dan pelaburan milik negara-negara tertentu, ya, seperti 1MDB. Negara lain juga ada syarikat pendanaan dan pelaburan, ya, yang dimiliki oleh negara tersebut. Goldman selalu suka target syarikat-syarikat sedemikian. Okey, baik, itu sepintas lalu siapa itu Goldman. Jadi skandal 1MDB ni menjadikan Malaysia terkenal di seluruh dunia kerana bukan hanya melibatkan 4 benua, tetapi ia melibatkan pemilikan pembelian barang-barang kemas, penajaan filem Hollywood dan parti-parti mewah yang lebih mewah daripada parti-parti yang diadakan oleh orang kenamaan di negara-negara tertentu di dunia ini.
Jadi skandal ni turut melibatkannya pembelian 14 keping tiara. Tiara ni adalah sejenis barang kemas yang cukup mahal. 14 keping tiara, ya. Piala Oscar milik pelakon terkenal Marlon Brando. Piala Oscar dia, ia juga, ya, seutas rantai berlian bernilai US 27 juta. Ya. Sebuah piano mahal, ya. Sebuah kapal mewah, jet peribadi macam-macam lagi. Skandal ni melibatkan semua tu. Jadi terkenal, Malaysia terkenal. Ya, tak pernah dalam dunia ada skandal begitu. Kemudian dikaitkan dengan pelakon-pelakon Hollywood hebat, ya. Sama ada secara langsung atau tidak langsung. Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, ya, dan Psy, ya, penyanyi Gangnam Style. Malah Jolo bantu Najib bawa Psy ke Malaysia dalam satu persembahan, ya, di mana Najib tanya, adakah awak bersedia Psy? Semua orang cakap ya. Kemudian Najib tanya, adakah awak bersedia untuk BN? Semua orang kata no, ya. Ingat lagi itu. Jadi Goldman menafikan perlibatannya dalam skandal 1MDB. Dia menafikan, ya. Sebab skandal ni melibatkan bukan hanya pegawai-pegawai Goldman, didakwa melibatkan pegawai-pegawai Goldman, ianya turut didakwa melibatkan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, isterinya Datin Seri Rosmah Mansor, dan juga ahli-ahli keluarganya termasuk Riza Aziz, anak tiri Najib. Pada awalnya Goldman menafikan, tetapi buat kali pertama dalam sejarah Goldman mengaku bersalah terhadap konspirasi melanggar undang-undang Akta Pencegahan Rasuah Pegawai Asing dalam skandal. Kemudian Goldman bersetuju membayar USD 2.9 bilion bagi mengakhiri siasatan berhubung peranannya dalam skandal 1MDB. Ya. Jadi itu adalah Goldman, ya. Jadi sekarang kita nak cerita satu perkara yang anda tertunggu-tunggu, kemunculan Jolo, ya. Jadi saudara-saudari, Najib ni dia menjadi Perdana Menteri pada bulan April, ya, 2009. Ya. April 2009. Pada ketika itu Jolo berumur 27 tahun. Pada ketika itu tak ada 1MDB. Pada ketika itu ada Terengganu Investment Authority, ya. Terengganu Investment Authority, TIA. Okey. Terengganu Investment Authority ni diasaskan oleh bekas Menteri Besar Terengganu Ahmad Said, ya. Pada tahun 2008. Okey. Tahu tak saudara-saudari, hanya 5 hari selepas Najib jadi Perdana Menteri, hanya 5 hari selepas mengangkat sumpah Perdana Menteri, tiba-tiba entah dari mana manusia bernama Jolo ni muncul dan diletakkan sebagai penasihat Terengganu Investment Authority. Hanya 5 hari selepas Najib angkat sumpah jadi Perdana Menteri, Jolo dinaikkan sebagai penasihat Terengganu Investment Authority. Kemudian Jolo mulalah kerja dia. Susah nak percayalah Najib tidak terlibat, ya. 5 hari Jolo naik. Kemudian Jolo menasihati, ya. Dia menasihati Ismi Ismail dan Syahrul Azral, ya, untuk menandatangani satu perjanjian untuk mengumpul 5 bilion ringgit, ya, terbitan melalui terbitan nota Islamik jangka sederhana. Pada ketika itu kerajaan Terengganu menasihatkan jangan berbuat demikian. Tetapi TIA bukan dengar kerajaan Terengganu, dia dengar Jolo. Kemudian dia buat terbitan nota tersebut dan menjana 5 bilion. Ya. Dan perkara ini berlaku sebulan lebih selepas Najib mengangkat sumpah. Jadi Najib mengangkat sumpah, 5 hari lepas tu Jolo menjadi penasihat TIA, kemudian dia menasihati individu-individu tertentu masuk perjanjian untuk menjana 5 bilion, ya, dengan terbitan nota tertentu, ya. Dan ini berlaku lebih sebulan selepas Najib menjadi Perdana Menteri. Kemudian 2 bulan kemudian, pada 31 hari bulan Julai, Menteri Kewangan diperbadankan atau Minister of Finance Incorporated
ya, yang dikawal oleh Najib, sebab Najib pada ketika itu juga Menteri Kewangan tak silap saya, ya, telah mengambil alih TIA dan menamakannya semula 1MDB, ya. Jadi dah ada 5 bilion, hampir 5 bilion lah, 4 point something bilion, kemudian dinamakannya semula 1MDB. Dan untuk menarik pelabur, Jolo dibenarkan berucap di majlis-majlis bersama pelabur, di mana pelabur diberitahu bahawa 1MDB diasaskan untuk membantu Malaysia membina infrastruktur dan membangunkan negara, meningkatkan pembangunan. Jadi pelabur-pelabur ni yakin dengan Jolo. Tapi apa Jolo buat? Dia buat parti berjuta ringgit. Ada Paris Hilton menari dengan dia, ada jemputan-jemputan Hollywood dan sebagainya, ya. Jadi kegiatan haram Jolo dan Najib akhirnya terbongkar. Macam mana terbongkar? Mulalah di sekitar tahun 2015-2016 keluar laporan-laporan yang muncul di akhbar-akhbar di seluruh dunia yang menunjukkan carta aliran wang dan sebagainya, yang memberitahu bahawa dana 1MDB dan SRC digubah atau dialirkan secara haram, ya, dalam nilai 4 bilion US dollar. Jadi 4.5 US dollar telah dicuri antara tahun 2009 dan 2014. Saya ulang, ya, 4.5 juta dolar Amerika telah dicuri, ya, dari 1MDB antara 2009 tahun Najib menjadi Perdana Menteri sehingga 2014. Jadi Najib dan ahli-ahli keluarga dia dikaitkan dengan menyeleweng dan mengubah secara haram berbilion ringgit untuk membeli barang-barang kemas, menaja filem Hollywood dan sebagainya, ya. Malah Jolo didakwa membantu menubuhkan sebuah syarikat produksi filem yang kemudiannya dikawal bersama oleh anak tiri Najib, Riza Aziz, ya. Dan kemudian syarikat ini menerbitkan ataupun terlibat, ya, dalam penerbitan filem The Wolf of Wall Street. Jadi bukti penglibatan Jolo dalam syarikat ini dan penerbitan filem ini adalah apabila pelakon utama filem tersebut, Leonardo DiCaprio, apabila dia pergi ke majlis menerima anugerah Golden Globe, ya, dia dapat anugerah lah, saya lupa pelakon terbaik ke apa ke, ya. Dalam ucapan dia, ada video, ya, dalam ucapan dia mengucapkan terima kasih kepada Jolo dan juga Riza Aziz kerana penglibatan mereka, kerana mengambil risiko dengan filem tersebut, ya. Dekat situ dah nampak, ya. Najib sudah disabit oleh Mahkamah Tinggi bersalah, dihukum penjara 72 tahun secara jumlah total dan didenda 210 juta ringgit. Itu pun baru kes SRC, subsidiary 1MDB, ya. Dia masih sedang menjalani pembicaraan bagi kes 1MDB dan pengubahsuaian laporan audit 1MDB, ya. Tapi kes SRC sudah disabit bersalah. Kemudian Mahkamah Rayuan pula 3 hakim kata dia bersalah. Kesemua hakim bersetuju, 4 hakim bersetuju bahawa cerita Najib kononnya 2.6 bilion yang masuk akaun dia adalah dari Raja Arab Saudi adalah cerita dongeng yang direka. Ada bukti sahih yang menunjukkan dana itu dari SRC. Okey. Jadi bagaimana Jolo dan Najib berjaya lakukan semua ni? Okey, 1MDB bila dia ditubuhkan, dia sebuah syarikat yang tidak ada credit rating. Sebab credit rating ini adalah satu rating yang boleh memberitahu pelabur tahap mana kita boleh percaya syarikat ini untuk membayar balik hutang dia. Sebab 1MDB pada ketika itu baru, jadi dia tidak ada credit rating. So, apa yang dia buat? Jadi, mereka berurusan dengan Goldman Sachs. Goldman Sachs ni memang dah terkenal. Ada banyak kes-kes dia didakwa melakukan kesalahan. Dia didakwa melakukan penipuan. Jadi dia bergabung bekerjasama dengan Goldman Sachs. Dan perkara ni selaras dengan pendedahan tim Lesner di Mahkamah Syarikat baru-baru ni. Malah tim beritahu dia ditekan untuk melakukan perkara-perkara tertentu, bersetuju dengan perkara-perkara tertentu untuk
berjaya berurusan dengan keluarga Najib dengan 1MDB. Malah dia mendedahkan bahawa Najib telah pergi berjumpa, salah satu syarat Najib kepada bekas CEO Goldman Sachs adalah perlu dapatkan kerja untuk 3 anak dia, baru boleh buat perniagaan lumayan melibatkan 1MDB. Itu dakwaan Tim Lesner, bekas pegawai Goldman Sachs. Okey, so 1MDB melakukan urusan dengan Goldman Sachs sebagai bank utamanya. Ya. Kemudian apa yang Goldman Sachs buat? Goldman Sachs pula memperkenalkan dan mengaitkan 1MDB dengan IPIC, sebuah syarikat milik Abu Dhabi. IPIC lebih kurang macam 1MDB. Dia juga syarikat pendanaan dan pelaburan, cuma 1MDB milik Malaysia, IPIC milik Abu Dhabi. Tetapi 1MDB tak ada duit. Yang ada pun 4 bilion lebih yang dijana menerusi penerbitan nota pada masa 1MDB masih dikenali sebagai Terengganu Investment Authority. IPIC pula cukup terkenal di seluruh dunia dan dia kukuh aset, ya, aset dia dan kredit dia tu kukuh 70 bilion. Tak silap saya 70 bilion ya. 70 bilion. Okey. Jadi kukuh. Jadi Goldman memperkenalkan 1MDB kepada IPIC dan seterusnya Goldman membantu dalam penjualan bond-bond, ya, yang diterbitkan oleh subsidiary 1MDB, ya, yang dijamin oleh IPIC. Jadi bila pelabur lihat ada Goldman di belakang 1MDB, ada IPIC yang menjamin bond 1MDB, kemudian Goldman pula bantu dalam penjualan bond tersebut, jadi pelabur yakin dengan cara itu Goldman telah membantu menjana 6.5 bilion daripada buat 1MDB, ya. Dan pelabur diberitahu bahawa 6 bilion ini atau sebahagian besar daripadanya adalah bagi tujuan membeli syarikat-syarikat penjanaan kuasa. Tapi adakah itu berlaku? Tidak. Akhirnya kita dapat tahu bahawa 1.4 bilion, ya, 1.4 bilion US dollar daripada dana itu telah dialihkan kepada syarikat-syarikat atau syarikat yang dikaitkan dengan Jolo, yang kemudiannya didakwa digunakan untuk membayar semua pihak yang bersubahat, ya, yang bersubahat. Goldman pula dalam urusan jual beli bond ini berjaya meraih 600 juta US dollar. Kalau tanya pakar kewangan, itu adalah nilai yang berlipat kali ganda dari nilai sepatutnya dalam urusan sedemikian. Ya. Dan apa pun secara keseluruhan 1MDB dikatakan hilang lebih 4.5 bilion US dollar, maknanya dicuri. Dan bila tanya Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat, mereka kata pegawai-pegawai 1MDB bersubahat, ya. Dan bukan hanya bersubahat, mereka bertindak seolah-olah 1MDB ini akaun peribadi mereka. Kemudian menerusi proses mahkamah, kita dapat tahu bahawa Najib memang, ya, banyak secara hitam putih memang Najib berkuasa total atas 1MDB, bertanggungjawab terhadap segala keputusan yang dibuat oleh 1MDB dan SRC. Dan dari testimoni yang diberikan oleh saksi-saksi, Najib memang berkuasa penuh atas 1MDB dan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua keputusan yang dibuat oleh 1MDB. Malah mereka kata di dalam hal-hal tertentu ada tekanan yang diberikan oleh Najib. Pada masa semua ni dibongkar, rakyat tanya Najib, pemberita tanya Najib, apa jawapan Najib? Ini bukannya urusan rakyat. Dia tidak ingin jawab. Tetapi akhirnya bila Tun menekan, bila benda ni dah tak boleh kawal lagi, bila media antarabangsa melaporkannya sampai rakyat boleh terus pergi baca daripada sumber-sumber di luar negara, Najib keluar dengan pelbagai cerita dongeng. Ya. Satu cerita dongeng yang dikeluarkannya, 2.6 bilion yang masuk akaun dia sah dari Raja Arab Saudi. Tapi lepas kalah pilihan raya, dia kata apa? 2.56 bilion tu dia hanya anggap daripada Raja Arab Saudi.
penipuan terang-terang. Dalam parlimen baru-baru ni dia tipu. Dia kata duit rakyat tidak digunakan untuk bayar balik hutang 1MDB. Itu tipu. Memang hutang prinsipal dia tak dibayar lagi sebab belum matang. Tetapi ada banyak nilai tertentu hutang itu sudah dibayar dan kerajaan sedang melangsaikan faedah hutang tersebut menggunakan duit rakyat. Ya. Kalau dulu, dan Najib lupa, Najib masih cuba pertahankan diri dia. Kalau dulu sebelum PRU 13, bukan 14 ya, 13. Sebelum PRU 13 pada tahun Najib cuba ya menggunakan mendapatkan dana ya untuk membantu dalam pilihan raya ya, untuk mendapatkan dana dalam membantu dalam pilihan raya. Jadi kalau itu dilakukan oleh Najib, kalau dulu kerajaan memerlukan dana sehingga terpaksa pinjam berbilion ringgit, tiba-tiba sekarang Najib fikir kerajaan ni dah cukup kaya ke untuk bayar balik hutang prinsipal yang masih belum matang. Keadaan ekonomi sekarang ni berlipat kali ganda lebih teruk daripada masa Najib bersetuju 1MDB atau subsidiary 1MDB meminjam dana berbilion ringgit. Sekarang berlipat kali ganda lebih teruk disebabkan kegagalan kerajaan Najib, disebabkan kegagalan kerajaan Muhyiddin, disebabkan kegagalan kerajaan Ismail Sabri. Malah kita boleh katakan ekonomi negara, kewangan negara tengah mudarat. Kalau dulu Najib perlu pinjam berbilion ringgit ya, untuk kononnya tujuan pembangunan, apakah Najib rasa sekarang kerajaan sudah kaya ya, boleh bayar balik prinsipal dalam pada keadaan jauh lebih teruk sekarang? Sebab itu prinsipal tak boleh dibayar selagi tak matang, tetapi faedah yang tertunggak wajib dibayar, digunakan duit rakyat. Itu yang Najib tak mahu rakyat tahu. Jadi dia pusing sini, dia pusing sana. Itu memang kerja Najib, kaki pusing. Selagi boleh pusing. Penipu. Ya. Jadi ini sepintas lalu isu skandal 1MDB. Tetapi kalau kita nak masuk mendalam, memang banyak lah. Bukan hanya ada IPIC, ada syarikat ini, ada syarikat itu, banyak. Tetapi rangka asas dia yang inilah. Tak payah nak pergi jauh-jauh. Ya? Sebab itu ada penlibatan Goldman. Sebab bila orang pelabur nampak ada Goldman, dia yakin dengan 1MDB. Pada walhal Goldman sebenarnya dari dulu ada banyak dituduh melakukan bermacam-macam kesalahan, dan lah ni dia dah mengaku terlibat dalam penyelewengan dana 1MDB, rasuah 1MDB. Ya. Jadi Najib tidak boleh jawab benda ni. Jadi dia pusing sebab ramai orang kampung tak akan faham. Kau pusing, dia orang keliru, dia orang confused, tapi padahal benda dia mudah. Kalau saya ulang, kalau dulu Najib terpaksa bertahun dulu pinjam berbilion ringgit kononnya untuk pembangunan, ya, sekarang dalam keadaan ekonomi dan kewangan negara berlipat kali ganda lebih teruk, malah mudarat, apakah tiba-tiba kerajaan ada kemampuan nak bayar balik hutang prinsipal 1MDB? Hutang tu belum matang, tetapi faedah yang terjana, yang Najib sendiri setuju dengan faedah tu, dengan tempoh matang. Jadi Najib tahu, masa Najib setuju dengan tempoh matang pinjaman tersebut, Najib juga setujulah bayar balik faedah sampai 2039. Faedah tu sekarang kena bayar balik. Ya. Siapa nak bayar balik? Rakyat yang kena bayar balik. Bukannya legasi peninggalan Tun Razak. Kalau dulu Rosmah belanja lumayan di US, Najib beritahu rakyat itu adalah pejabat Perdana Menteri kata itu adalah legasi peninggalan Tun Razak. Kemudian adik Najib jadi marah, Nazir Razak. Dia kata itu penipuan. Najib menipu. Ataupun PMO menipu. Itu bukannya legasi peninggalan Tun Razak. Ya. Sampai hari ini Najib tak boleh jawab. Bukan saya yang kata, Nazir yang kata. Jadi itu sepintas lalu. Ya.
penghuraian saya berdasarkan soalan yang ditujukan kepada saya. Benar ya, soalan ni banyak ditujukan kepada saya. Jadi satu lagi soalan, sebab itu saya kata warga Johor terkejut. Sebab walaupun saya tidak berada di Johor lah ni, tapi ada kawan-kawan, rakan-rakan, saya ada rakan sebenarnya di Johor, di Pulau Pinang, di Kedah, Perlis dan Melaka. Ya, jadi Johor ni saya hubungi, mereka adalah pergi ke kawasan-kawasan tertentu. Dan benda ni dibincangkan, dan apabila muncul pemimpin-pemimpin barisan, ada juga ditanya apabila ada duduk sesi santai. Ada ditanya, maknanya orang peka apa yang berlaku. Tapi orang tanya. Pemimpin barisan, semua yang saya cerita mereka tahu. Mereka dulu menteri, Hishamuddin pun dulu menteri. Ya. Mereka dulu duduk dalam kerajaan Barisan Nasional. Mereka dulu, Khairi sendiri dulu beritahu kita kalah sebab 1MDB. Dia beritahu. Tapi lah ni mereka semua kunci mulut. Tak bertanggungjawab. Tapi letak juga Najib yang kini pesalah sebagai orang utama dalam kempen Barisan Nasional. Beritahu rakyat, oh kita kena perang rasuah, kita kena beramanah. Tetapi letak orang yang mereka sendiri tahu adalah pesalah. Yang mereka sendiri tahu apa yang dilakukannya, mereka dah tahu sebelum PRU14 lagi, mereka dah tahu sebab mereka duduk dengan Najib dalam kerajaan. Kalau satu dunia dah tahu, kalau Mahkamah Amerika Syarikat dah tahu, takkan mereka yang duduk dalam kabinet Najib tak tahu? Inilah pemimpin Barisan Nasional. Ketahuilah siapa Barisan Nasional. Bila mereka pergi kat ceramah, mereka kunci mulut. Ada pula yang berkata mereka sengaja bertumpu kepada fitnah pembangkang sebelum PRU14. Fitnah pembangkang. Mereka tak spesifik. Fitnah apa? Fitnah apa? Adakah anda merujuk kepada skandal MDB? Adakah anda merujuk kepada skandal SRC? Adakah anda mengatakan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan di Malaysia ada konspirasi? Itu pun Mahkamah Rayuan buat keputusan bukannya bawah pentadbiran PH, bukannya bawah pentadbiran Perikatan. Mahkamah Rayuan membuat keputusan, mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi di bawah kerajaan sekarang ni yang merupakan kerajaan UMNO. Perdana Menteri lah ni adalah Perdana Menteri yang dicalonkan oleh Najib Zahid sendiri. Adakah anda berkata itu fitnah? Lihatlah cara anda ditipu. Kiri kanan ditipu, diperdaya. Benda yang tak boleh jawab, mereka kunci mulut. Ya. Kemudian mereka letak orang yang mereka tahu adalah pesalah sebagai watak utama dalam pilihan raya. Dia benarkan. Itu yang menjadikan orang tertentu tak puas hati Najib muncul. Ya, ada. Terus terang, kempen BN menghadapi masalah besar. Rakyat jangan diperbodohkan lagi, jangan dilembukan lagi. Satu dunia gelap, Perdana Menteri macam ni boleh berlaku. Macam ni boleh berlaku, berjuta, berlian lah, apalah, kapal mewah lah. Satu dunia gelap. Tapi Najib kata apa? Korang kena panggil aku bosku. Jadi ada yang last kali ada orang bertanya, mengapa ada kes berjalan di Amerika Syarikat? Sebab sudah ada pengakuan bersalah oleh bank terkemuka berumur 150 tahun lebih yang berkata memang ada rasuah dan kesalahan, dan pegawai dia mengaku melakukan kesalahan tu, dan dia sudah masuk satu perjanjian dengan badan tertentu di Amerika untuk mendedahkan kesemuanya. Dan secara tidak langsung salah satu pendedahannya diakui oleh anak Najib. Secara tidak langsung telah jerat Najib sendiri. Tak percaya, rujuk video saya. Anak Najib secara tanpa disedari jerat Najib. Dengar pengujian saya. Sampai hari ini Najib tak boleh jawab. Ya, sebab Najib kata lain, anak dia kata lain. Tak boleh jawab. Dan pengakuan anak dia bahawa dia minta tim Lesner untuk bantu dalam hal pekerjaan, menimbulkan sekarang syak bahawa ada salah guna kuasa Najib. Sudah ada konflik kepentingan. Siasatan baru boleh dimulakan. Ya. Okey, itu penjelasan saya hari ini. Jadi, jika anda ada
soalan, anda boleh mula bertanya sekarang. Ya. Rosli Ahmad, teruskan buat pendedahan sampai rakyat buka mata dan faham berkaitan MDB. Hawadiah Ramli, kaki ngapi-ngapi, rakyat dah meluat. Sebenarnya saya tengok dalam 3-4 hari ni, Laskar yang anda akan jumpa dalam page-page Najib yang memuji Najib ni, mereka datang, mereka serang sini, lihat komen dia, mengapi-ngapi, rakyat meluat. Kita berhujah tetapi mereka tidak ada hujah. Jadi buang masa, saya tahu nak buat apa lepas ni. Tun Perak, RJ, boleh tolong terangkan semasa keterangan di mahkamah oleh Datuk Seri Hasni telah dihalang pergi ke Switzerland untuk mencari duit disembunyikan. Ini saya tidak tahu, nanti saya rujuk dan saya beritahu kalau saya perlu ni apa, Zailah Mahirul Idris. Tuan RJ, apa jadi kalau Ismail Sabri letak jawatan UMNO, terkesan tak? Kalau Ismail Sabri letak jawatan sebagai Perdana Menteri, maka secara automatik kabinet ini akan tidak wujud lagi dan ianya akan berbalik kepada Yang di-Pertuan Agong, sama ada dia nak bubar parlimen atau dia nak lantik Perdana Menteri baru, ya. Tetapi kerajaan ini akan tumbang lah. Okey. Rosli Ahmad, terus. Okey, saya dah baca tadi. Jika ada soalan, anda boleh bertanya sekarang. Yang kirim salam tadi, waalaikumsalam, salam kembali ya. Man Sarawak, masalahnya rakyat masih tetap sokong bos kau. Ini juga tidak tepat. Terima kasih Man Sarawak. Saya ada buat video, anda boleh rujuk di Regi J. Sri Taudin, analisis keputusan Chini dan Melaka, dan saya dah tunjukkan bahawa pengaruh bosku kononnya gagal diterjemah sebagai undi. Dia sensasi. Bila anda nampak sensasi penjenayah, orang yang tak sensasi, memang kadang-kadang orang nak bergambar, orang nak bersalam, tapi itu tidak semestinya bermakna ianya diterjemahkan pada undi. Orang tak tahu kesalahan yang dilakukan oleh orang tu dan akan mengundi parti yang orang tu terlibat dengan. Kadang malah ramai gelak dengan Najib. Apalah UMNO, dia letak Najib sebagai ketua kempen. Ini menunjukkan betapa parahnya UMNO. Dia secara tidak langsung suruh rakyat tolak tepi, tak payah dia lakukan kesalahan pun tak apa. Itu mesej tersirat UMNO secara sedar atau tidak sedar. Secara sedar atau tidak sedar, mesej UMNO kepada rakyat dengan meletakkan, membenarkan Najib mengetuai kempen-kempen pilihan raya adalah kesalahan tu tolak tepi, tak penting. Ya, masih perlu terima UMNO. Ya. Ini menunjukkan parti tu dah parah, dah lari dari landasan. Ya. Suka parti lain ke tak suka parti lain, tapi sudah jadi kewajipan menolak UMNO disebabkan perkara ni. Malah presiden dia sendiri banyak tuduhan jenayah. Okey. Karim Maju, bangkit rakyat Johor, tolak parti kluster mahkamah, tolak parti MOU, undi pejuang, dan juga rakyat Johor perlu turun ramai-ramai, lebih 85%. Percayalah, anda boleh rujuk ya analisis saya bahawasanya banyak penjuru pun kalau ramai turun, ianya berkemungkinan besar tidak memihak kepada Barisan Nasional. Zailah Mahirul, kenapa Najib macam tak terkesan dengan kes-kes yang di Amerika, sedangkan Najib bukannya tak terkesan, Najib tengah cemas. Najib tengah cemas. Ya. Percayalah, Najib tengah cemas. Zahid tengah cemas. Kluster mahkamah tengah cemas. UMNO tengah cemas. Ya. Dikerahkan jentera dari banyak negeri lain ke Johor sebab dah cemas. Sebab itu anda tengok event banyak orang, tapi semuanya jentera BN. Ya. Cemas. Okey, ini hakikat. Tun turun
Bukannya dia kelilingi, dia minta 50-100 orang jentera dia duduk bersama dia, tak. Dulu masa pilihan raya kecil Slim, masa tu Tun baru umum Parti Pejuang. Tak sampai 2 minggu dah umum Parti Pejuang, itu pun tak didaftarkan. Calon pejuang kat situ Amir Hushairi bertanding sebagai calon bebas lah, sebab pejuang tak didaftarkan. Tetapi Tun umum tak sampai 2 minggu, itu pun tak rasmi, tak berdaftar. Calon bebas tu bukan hanya mengalahkan, bukan hanya berjaya kekal deposit, ya, dia tak menang, BN menang sebab calon pejuang baru diumumkan tak sampai 2 minggu, tetapi dia mengekalkan deposit dan dapat meraih 1/3 daripada undi yang diraih oleh calon PH kat situ sebelum tu. Itu kehebatan, baru nak umum je dah dapat undi sebegitu banyak. Kemudian lihat, ya, bukan jentera, bukan kemah tu penuh dengan jentera, rakyat Slim beratus orang penuh kemah. Sebelah jalan BN dia buat dalam dewan kosong, ya. Tapi dia baru, masa tu baru, ya. Karim maju, dana banyak tuan, sebab tu boleh main ni. Syam Syahana, adakah sultan-sultan negeri lain akan mengikut langkah Sultan Selangor dengan menggantung pingat kebesaran yang diberikan kepada Najib? Saya tidak tahu, tetapi itu adalah keputusan sultan-sultan yang berkaitan. Seperkara lagi yang tengah tular ni, memang betul Sultan Selangor ada menarik darjah kebesaran yang diberikan kepada Najib dan Rosmah. Tetapi anda perlu tahu itu berlaku pada tahun, tak silap saya, 2019, ya. Tapi benar ianya berlaku. Mustafa Mus, Najib tiada sokongan tanpa dibayar dedak untuk hadir bagi propaganda. Kononnya beliau masih lagi menyokong. Betul, melibatkan bayaran. Saya ada, tak apalah, Najib tak puas hati, saman lah. Saya ada di event-event lepas, saya tahu, lepas PRU 14 melibatkan bayaran, siapa bayar pun saya tahu. Okey. Jadi itu sahajalah. Kalau ada soalan, saya terima satu lagi, ya. Kalau tidak ada, jangan lupa, ya, saya akan letak link artikel berkaitan di ruang tajuk. Jadi anda boleh klik dan baca, dan sertai saluran Telegram saya, saluran Regi J. Siri Taudin, dan pergi ke YouTube Regi J. Siri Taudin dan rujuk video-video yang telah saya buat, ya. Jadi okey, kalau tidak ada soalan, sehingga kita berjumpa di lain masa esok, insya-Allah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.